Diberi bahawa 4, 5, 8 asas 9 sama dengan Q asas 5. Cari nilai Q. Okey, oleh kerana Q ni dalam asas 5 dan asas asal dia adalah asas 9, maka daripada asas 9, okey, daripada asas 9, kita kena tukar dahulu kepada asas 10. Kemudian daripada asas 10 barulah kita boleh tukar kepada asas 5. Jadi dia punya proses kena ikut macam ni. Untuk daripada asas 9 nak pergi asas 10, okey, sebarang asas lah, asas lain dia nak pergi asas 10, kena gunakan kaedah penerapan. Okey, manakala daripada asas 10 pula nak pergi ke asas lain, kita kena guna kaedah pembahagian. Okey, so kita buat satu-satu dulu. Daripada asas 9 ke asas 10. So nombor kita ialah 4, 5, 8, asas 9. Okey, setiap satu nombor ni daripada sebelah kanan. Okey, ini sebenarnya mewakili 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, yang ini 9 kuasa 2. Okey, jadi so maksudnya 4 darab dengan 9 kuasa 2, okey, tambah 5 darab 9 kuasa 1, ataupun boleh tulis sebagai 9 saja. Okey, tambah dengan 8 darab 9 kuasa 0. Okey, 9 kuasa 0 ni nilai dia 1 lah. Apa-apa nombor kuasa sifar sebenarnya 1. Okey, kemudian yang ni kita akan kira. So, bila awak kira semua sekali, okey, kira sekali semua, kita akan dapat dia sama dengan 377. Okey, so ini adalah nombor asas 10 lah. Okey, kemudian bila kita dah ada asas 10, so next step, kita akan buat pembahagian berulang. Okey, buat pembahagian berulang untuk cari dia punya nombor ni dalam asas 5 pula. Okey, so nak buat pembahagian berulang, kita sebut kat tepi ni. Okey, so kita ambil nombor dia dalam asas 10, 377. Kemudian kita bahagilah dengan 5. Sehingga dah tak boleh bahagi lagi kita akan buat pembahagian berulang. So 377 bahagi dengan 5. Okey, so kita akan dapat 75. Okey, dan baki dia kita akan dapat 2. Okey, terus kalau awak guna kalkulator tu kan, awak tekan 377 bagi macam biasalah, 377 bagi 5, nanti awak akan dapat jawapan dalam poin kan, 75.4. Okey, so nak tahu dia punya baki berapa, awak tukar 75 ni, 75.4 ni jawapan yang awak dapat pada kalkulator tu, tekan butang pecahan, butang yang A, B plus C tu. Kan ada butang pecahan ni kan, awak tekan butang tu. So nanti dia akan keluar 75, dekat skrin kalkulator tu dia akan keluar 75 2/5. Okey, so 75 ni adalah hasil bahagi. Okey, hasil bahagi. Awak letak kat sini. Kemudian 2 ni adalah baki dia lah. Okey, adalah dia punya baki. So baki dia awak letak dekat sebelah. Okey, faham Okey, kemudian dah dapat 75, so kita bahagi lagi. Okey, so kali ni kita bahagi, kita akan dapat 75 bagi 5, kita dapat 15. Dapat nombor bulat. Okey, so kalau hasil pembahagian tu dapat nombor bulat, bermaksud dia tidak ada baki. Kalau dia hasil bahagi tu ada point dalam nombor perpuluhan, maksudnya ada baki. Kalau kita bahagi dapat nombor bulat, ngam-ngam nombor bulat sahaja, so maksudnya tak ada baki. So kat sini kita tak kosong lah. Okey, kemudian 15 bahagi lagi dengan 5, so kali ni kita akan dapat 3 kan. Okey, so yang ini pun nombor genap juga, tidak ada baki, so kosong. Kemudian 3 tidak boleh bahagi dengan 5, jadi kalau tak boleh bahagi dengan 5, kosong lah. Okey, sebab 3 macam ni kan, 3 bahagi 5 tak boleh. Jadi kita letak kosong kat sini, bila kita letak kosong, sini pun bawah letak kosong, kita akan dapat balik baki 3. So ni baki dia 3. Alright. Okay. So jadi nombor tu kita akan baca daripada bawah ke atas bawah ke atas. Jadi nombor
3 tu 7 ni dalam asas 5 sama dengan 3002 asas 5. Okey. So jadi jawapan dia adalah D. Okey, boleh faham? Okey, ini contoh pertama lah. Okey, kemudian kita tengok contoh soalan kedua pula. Okey, yang ni dia ada M asas 4. Okey, nombor dalam asas 4 tambah 1 sama dengan 2 kurungan 204 tambah 203 tambah 200. Cari nilai M. Okey. So yang ini M nombor dalam asas 4 ditambah dengan 1. Okey, 1 ni nombor biasalah. Okey, kalau maksudnya tak ada dia tulis sebarang huruf pula. Nombor kecil kat sini kan, dia tak ada tulis asas berapa kan. So dia adalah nombor biasa, asas 10 nombor dalam asas 10. So sama dengan 2 kurungan 204 tambah 203 tambah 200. Okey. So first step, yang nombor sebelah kanan ni awak terus kira. Okey, terus kira guna kalkulator lah. Terus kira guna kalkulator. So bila awak kira 2 kurungan ni kan darab darab 204 dalam kurungan tu 204 tambah 203 tambah 200. Okey, tutup kurungan. So yang ni hasil pengiraan awak akan dapat dia sama dengan 50. Okey, awak kira dengan kalkulator dan kita akan dapat jawapan 50. Okey, kemudian 50 ni adalah nombor biasa juga lah. Kena buat nombor asas 10 lah. Kemudian kita akan pindahkan satu ni ke kanan. Okey, so bila kita pindah ke kanan, dekat sebelah kiri ni tinggal M asas 4. Okey, sebelah kanan dia akan jadi 50 tolak 1. Okey, so M asas 4 sama dengan 50 tolak 1, 49. Okey, 49. Okey, 49 ni adalah nombor dalam asas 10 nombor biasa, so dia asas 10. Jadi kita perlu tukarlah nombor asas 10 ni kepada asas 4. Okey, sebab kita nak sebab kita punya M ni dalam asas 4. Jadi kita perlukan jawapan tu dalam asas 4. Jadi untuk tukar kepada asas 4, jadi daripada asas 10 nak tukar kepada sebarang asas lain, kita kena buat pembahagian berulang. Okey. So kita buat pembahagian berulang kat sini 49. Okey. Bahagi dengan 4 lah sebab kita nak tukar asas 4. Okey. So jadi 49 bahagi 4. Okey, awak terus tekan je guna kalkulator. So awak akan dapat 12.25. Okey. So bila dapat je nombor perpuluhan tu means dia ada baki lah. Jadi macam mana tahu baki dia? 12.25 yang awak dapat jawapan tu, awak tekan macam saya cakap tadi lah, tekan butang pecahan. Okey, so bila tekan butang pecahan 12.25 ni, tekan butang pecahan dia sama dengan 12/1/4. So maksudnya kita punya baki adalah 1 lah. Okey, baki kita 1. So awak letak baki 1 kat sini. Okey, kemudian kita bahagi lagi. 12 bagi 4 dapat 3. Yang ni nombor genap. Okey, jadi maksudnya tiada baki. Kemudian 3 bahagi dengan 4 tak boleh. Macam ni lah, 3 bagi 4 tak boleh kan. Jadi kita guna kosong. So kita akan dapat balik baki dia 3. Okey. Jadi nombor dia 49 ni bila tukar kepada asas 4 dia akan jadi 3, 0, 1 asas 4. Alright. So jadi jawapan dia ialah A lah. Okey, jawapan dia A. Okey, boleh Okey, seterusnya. Okey, ni nombor 1 tadi. Katalah ni soalan nombor 1, ni soalan nombor 2, so nombor 1, okey, nombor 2. Okey. Kemudian soalan nombor 3 pula. Okey, nombor 3 cari hasil tambah bagi nombor 3, 1, 6, 7 asas 9 dan 2, 5, 4 asas 9. Okey. Yang ni cara untuk menambah. Okey, cara untuk menambah. So saya buat kat sini. Ni nombor 3 Okey. 3, 1, 6, 7 asas 9 tambah dengan 2, 5, 4 asas 9. Okey, asasnya sama.
Okey, cara tambah. Nombor ni kita tambah tambah secara biasa dulu. Okey, 7 tambah 4. Okey, saya tulis kat sini 7 tambah 4 sama dengan 11 kan? Okey, 11 ni dah lebih daripada 9. So kalau dah lebih daripada 9, maka kita akan next step kita buat apa tahu? Kita tolak balik dengan 9. Okey, tolak dulu 9. Kalau dia lebih, nombor tu lebih atau sama dengan 9, okey, sama. Kalau sama, kalau awak dapat 9 pun, awak kena tolak dengan 9 balik. Jadi next step tu, 11 ni kita tolak dengan 9. So kita akan dapat baki 2 kan? Baki 2. So baki 2 ni kita letak kat bawah. Okey. Kemudian kita akan naik 1 ke atas. Okey, kita akan naik 1 ke atas. Sebenarnya 7 asas 9 tambah 4 asas 9 ni dia akan jadi 1, 2 asas 9. Okey, kalau dalam 7 asas 9 tambah 4 asas 9, ini dia akan jadi 1, 2 asas 9. Jadi 2 ni kita letak kat bawah, 1 ni kita akan naik atas. Macam tu. Okey. Kemudian kita tambah lagi. Okey, 1 tambah 6 dapat 7. Okey, 7 tambah 5 dapat 12 kan? Dapat 12 kan? Okey, so 12 lebih daripada 9. So 12 tolak 9. Okey, kita akan dapat 3. Kita akan dapat 3. Jadi 3 ni letak dekat bawah, 1 letakkan naik atas. Sebab sebenarnya yang ni 1 asas 9 tambah 6 asas 9 tambah 5 asas 9 dia bersamaan dengan 1, 3 asas 9. Macam tu. Okey. Faham? Boleh faham tak? Kalau tak faham nanti komen. Nanti saya terangkan balik. Okey. Kemudian yang ni 1 kan? Okey, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2 jadi 4. 4 ni nombor yang kurang daripada 9 lah. Jadi kita just tulis saja macam biasa. Okey. Kemudian yang ni 3. 3 tambah 0 bawah ni tak ada nombor. So 3 lah. Okey. Jadi inilah jawapan dia dalam asas 9. 3, 4, 3, 2. Okey. So 3, 4, 3, 2. Jawapan dia C. Okey. Kalau nombor tu lebih daripada 9, sama atau lebih, kita kena tolak balik. Okey, macam ni tadi 7 tambah 4 sama dengan 11 kan? Jadi kita tolak balik 9. So dapat baki 2. Jadi sebenarnya 7 asas 9 tambah 4 asas 9 ni sama dengan 1, 2 asas 9. Sama juga yang lajur kedua ni. Lajur kedua ni kan 1 tambah 6 tambah 5 dia jadi 1 tambah 6 tambah 5 dia jadi 12 kan? So 12 ni dah lebih daripada 9, jadi kita tolak 12 tolak 9 so kita dapat 3. Okey, so 3 kat sini dia akan jadi 1, 3 asas 9. So 1 yang ni, nombor kedua ni kita bawa dia naik atas. Macam tu. Okey. Okey, kemudian kita pergi soalan seterusnya. Kita layani nombor 4 Okey, kali ni soalan dalam bentuk ayat pula. Okey, Ahmad, Chong dan Siva masing-masing mempunyai wang saku bulanan 156 asas 8. Okey, 110 110 asas 2 dan 342 asas 5. Okey. Soalannya, soalan A, apakah jumlah wang saku bulanan mereka dalam asas 10? Jadi maksudnya semua ni kita perlu tukar kepada asas 10 lah. Tukar dia kepada asas 10. Okey, mula-mula kita buat untuk yang Ahmad dulu 156. Okey, 156. Okey, ni asas 8 So kalau asas 8 ni sebenarnya kita boleh guna kalkulator asas 8 dekat kalkulator kita ada 3 asas yang kita boleh guna, iaitu asas 2, asas 8 dan juga asas 10. Korang kena tahu ni sebab ini kelebihan lah untuk 3 asas ni Okey, so asas 2 pada kalkulator tu nak tahu nak pakai button yang mana. Okey, di atas button tu dia ada tulis BIN, binary. Okey, kalau asas 8 atas button tu dia ada label OCT.
untuk okta. Okta kan kalau belajar poligon, poligon oktagon kan poligon yang bersisi 8 kan. So sebab tu dia guna oct. Okay. Kemudian untuk asas 10 pula, awak kena guna button yang ada tulis deck atas dia, diisi deck. Okay, deck ni adalah untuk deka. Deka 10. Deka. Alright. Okay, jadi macam mana kita nak guna base ataupun asas dekat kalkulator. Okay, pertama awak kena tukar mode dululah. Okay, kena tukar mode. Tu mode ni awak kena cari mode base. Okay. So bila awak tekan mode base, dekat skrin kalkulator awak tu dia akan keluar satu nombor. Nombor kecil, bukan nombor lah, actually huruf lah. Huruf huruf, mesti dia akan letak situ D. D kecil. Okay. So kalau awak nampak simbol D kecil, maksudnya kalkulator tu dia di dalam mode ataupun asas 10. Okay. Kalau dia keluar O kecil, itu mode dalam asas 8. Okay. Kalau dalam asas 2 pula, awak akan nampak huruf B kecil. Okay, maksudnya untuk B lah. Okay, jadi contohnya kalau awak nak tukar 156 asas 8 ni kepada asas 10 sebab kita ada asas 8 dan asas 10 kan. Jadi kita boleh tukar terus guna kalkulator. Jadi cara tukar dia, selepas awak tukar mode ni, awak pergi ke mode asas 8 lah. Maksudnya pergi awak tekan dulu button yang ada off ni. Yang ditulis off. Bila sebaik saja awak tekan button ni, nanti simbol dekat awak punya skrin kalkulator tu akan terus tukar jadi huruf O kecil lah. So maksudnya dia dah masuk asas 8. Kemudian awak terus tekan nombor 156. Okay, dah masuk mode yang awak nak. Mode pula asas yang awak nak. Awak tekan 156 ni. Okay, tekan nombor tu dulu. Okay, maksudnya awak kena tekan. Okay, mula kita tekan button ni dulu kan. Okay, lepas kita masuk base, kita tekan button ni untuk tukar kepada asas 8. And then awak tekan 156 lah. Okay, kemudian awak tekan sama dengan, button sama dengan dulu. Okay, selepas awak tekan button sama dengan, lepas tu awak tekan pula button untuk tukar kepada base 10. Okay, base 10 iaitu tekan tab. So nanti kalkulator tu akan keluar lah jawapan dia. 156 tadi ni dia akan keluar berapa? Cuba tekan. Okay, dia akan keluar, dia akan jadi cuba dia akan keluar 110. 110 ni adalah jawapan dalam asas 10 lah. Okay, so maksudnya 156 asas 8 ni bila kita tukar dia kepada asas 10 guna kalkulator, kita akan dapat 110. Okay, so ni mula asas 10. Okay, so kalau asas 2, 8, 10 ni kita boleh guna kalkulator, so awak tak payah guna cara manual lah. Okay, tak payah guna cara manual. Okay, kalau guna cara manual macam mana? Okay, kalau nak tukar sebarang asas kepada asas 10, kita akan guna kaedah pendaraban macam contoh soalan yang pertama tadi. Macam soalan pertama ni kan. Ini kan awak kena buat kaedah macam ni lah. Ini guna secara manual untuk tukar kepada asas 10 Okay, tapi oleh kerana kalkulator kita ada base 8 dengan base 10, jadi terus tukar guna kalkulator lebih cepat untuk jimatkan masa Okay, sama juga dengan yang ni. Yang ni adalah base dia 2 kan, asas 2 kan. Nombor dia 111 0 110 asas 2. Okay, so awak guna step yang sama. Okay, lepas kita tukar mode kalkulator kita kepada mode base. Okay, awak tekan dulu mode pula. Awak tekan dulu button yang ada bin. Okay, sebab kita nak dia punya asas tu asas 2. Okay, tekan dulu bin ni. Lepas tu awak tekan nombor dia lah 111 0 110. Okay, kemudian tekan sama dengan. Dah tekan sama dengan, barulah kita tekan button deck. Okay, tekan button deck. So dia akan
keluarlah jawapan di dalam asas 10. So yang ini awak guna kalkulator, awak akan dapati nilai dia dalam asas 10 ialah 118. Okay, 118. Right? Okay, kemudian ada satu lagi kan. Okay, yang satu lagi ni pula asas 5. Okay. 3, 4, 2, asas 5. Okay, asas 5 kita tak boleh guna kalkulator lah. Sebab tak ada. Tak ada dalam kalkulator. Jadi yang ni kita terpaksa kira atau tukar dia kepada asas 10 cara manual. Okay, so ni kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2. Okay, so jadi sini 3 darab dengan 5 kuasa 2. Okay, tambah dengan 4 darab 5 kuasa 1. Tambah dengan 2 darab 5 kuasa kosong. Alright. Okay, ni kita kira lah macam biasa. Okay, kira macam biasa. So, nanti awak akan dapat nilai dia sama dengan 97. Okay, asas 10 lah. Okay, jadi soalan A tadi, dia nak jumlah wang saku kan. Okay, jadi jumlah wang tambahlah semua. Okay. 110 tambah 118 tambah 97. Okay. Jadi kita akan dapat total kesemua sekali sama dengan 325. Okay. 325 ni adalah dalam asas 10. Okay, boleh ya? Okay, kemudian soalan B. Apakah perbezaan wang saku antara Chong dan Siva? Okay, Chong yang ni ya. Ini tadi Ahmad Okay, ni Ahmad, ini Chong, ini Siva. Sekarang kita nak cari beza lah. Okay. Kalau beza dalam asas 10, kita just tolak je kan. 118 tolak 97 kan. Okay. So, tapi kita nak jawapan ni dalam asas 5. Okay, so kalau kita nak jawapan dalam asas 5, okay, macam Siva ni, dia punya duit dia memang dalam asas 5 lah tadi asalnya kan. 342 ni asas 5. Okay, jadi kalau kita nak kira, okay, so kita boleh tukarkan 118 ni yang Chong punya duit daripada asas 10 ni, tukar kepada asas 5. Okay, so kalau nak tukar kepada asas 5, kita kena buat pembagian berulang lah. Okay, so 118 bagi 5 sebab kita nak dia dalam asas 5. Okay, jadi 118 bagi 5. So yang ni kita akan dapat 23.6. So 23 kita tulis kat sini. Ini hasil bahagi. Manakala bagi dia, kita tekan button pecahan, kita akan dapat 3/5. So bagi dia 3. Right? Okay, kemudian bahagi lagi 5. So kali ni dapat 4 lah. Okay, sebab 3 bahagi 5 kita akan dapat 4.6 kan. So 4 ni dia punya hasil bahagi. Kemudian tekan button pecahan, bagi dia 3. Okay, so 4 dah tak boleh bahagi dengan 5. Jadi kita guna kosong. So bila guna kosong dapat balik bagi 4. Okay, maka kita punya nombor 118 ni dalam asas 10 ni bersamaan dengan 4, 3, 3 asas 5. Right? Boleh Okay, jadi untuk soalan B kita nak beza kan. Okay, beza wang antara Chong dan Siva. Okay, jadi yang ni kita kena tolak lah. Okay, so kita tolakkan sebab yang Chong punya duit ni dia lagi banyak kan. So Chong lagi besar 118. Yang ni RM97 macam tu. Jadi kita tolak So tapi kita tolak ni dalam asas 5 lah. Okay, 4, 3, 3, asas 5 tolak dengan 3, 4, 2, asas 5. Okay, tadi kita buat tambah kan, soalan sebelum kan. Kali ni tolak. Okay, saya ajar pula macam mana kita nak tolak. Okay, kalau tolak ni, kalau nombor yang atas tu lebih besar daripada nombor yang kat bawah, kita tolak aja macam biasa. Contoh macam ni kan, 3 tolak 2. So 3 tolak 2 dapat 1 lah. Okay, 1. Okay, tapi yang the next laju ni 3 tolak 4. Alamak, tak boleh. Sebab 3 lebih kecil daripada 4 kan.
So, jadi apa yang kita buat, sama juga macam kalau kita tolak nombor biasa, kita kena pinjam sebelah lah. Kena pinjam sebelah. Okay, bila kita pinjam, okay, satu digit daripada sini, so yang ni, dia akan tolak satu, dia akan tinggal 3. Okay, tinggal 3. Okay, yang kita pinjam ni kita bawa berapa? Bawa 10 ke? Biasa kita bawa 10, betul tak? Tapi sekarang ni kita punya nombor ni bukan asas 10. Asas 5. Jadi bila kita pinjam, sebenarnya kita bawa 5 saja. Bawa 5 saja, bukan 10. Dia ikut asas kat sini. Kalau asas kita pakai tu, asas dia 6, maksudnya kita tambah 6 kat sini. Kalau pakai asas 4, tambah 4. Kalau asas 8, tambah 8. Dia ikut asas. Okay, so oleh kerana kita guna asas 5, so maksudnya kita tambah 5 saja. Okay, jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Okay, so 8 tolak dengan 4 dapat 4. Alright. Okay, 3 tolak 3 tak adalah, habislah kosong. So jadi hasil tolak ialah 4, 1 asas 5. Okay, itulah jawapan dia. Jawapan asas dalam asas 5. Alright, boleh faham? Okay, kemudian kita ada satu lagi soalan nombor 5 ni. Okay, nombor 5, sekejap sebab turun sikit. Okay. Sebuah farmasi memberi diskaun sebanyak 25% bagi dua jenis minuman. Berhasiat jenama A dan jenama B sempena hari pekerja. Setelah diskaun diberi, kau membeli minuman berhasiat jenama A dengan harga 113 asas 6 dan Puan Zainab membeli minuman berhasiat jenama B dengan harga 210 asas 4. Tentukan harga asal. Okey, soalan nak harga asal untuk kedua-dua jenis minuman berhasiat itu. Okey. Seterusnya, nyatakan siapa yang mendapat diskaun lebih tinggi. Okey, diskaun dia sama sebenarnya, dalam persen sama, 25%. Tapi dalam ringgit kita tak tahu siapa sebenarnya yang dapat diskaun lebih tinggi. So, itu yang kita nak kena kira lah. Okey, faham tak dia punya soalan? So, first thing aku kena faham soalan dulu. Okey, so sekarang ni, kita nak memudahkan pengiraan, semua kita akan buat pengiraan dalam asas 10 lah. Okey, jadi untuk jenama A ni, okey, harga di sini semua harga selepas diskaun lah. Harga selepas diskaun Harga selepas diskaun dia adalah 113 asas 6. Okey, ni dalam asas 6. Jadi kita tukar dia kepada asas 10. Okey. So nak tukar asas 10, kita kena darab lah. Guna kaedah pendaraban. So ini adalah 6 kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2. Right. Okay, jadi kita tukar So ini 1 darab 6 kuasa 2 tambah 1 darab 6 tambah 3 darab 6 kuasa 0. Alright. Okay, ni awak kira semua dengan kalkulator. Okay, kira semua. So kita akan dapat jawapan dia sama dengan 45. Okay, so 45 ni asas 10 Okay, RM45 lah macam tu. Okay, itu untuk yang apa ni, harga minuman A. Okay, harga minuman A. Okay, kemudian kita kira juga harga untuk minuman B lah. Okay, B pula dia bagi dalam asas 4 So 2, 1, 0 asas 4. Okay, sama jugalah. Okay, maksudnya ni 2 darab 4 kuasa 2 tambah 1 darab 4. 4 kuasa 1 lah. Okay, tambah ini kosong. So kalau kosong tu kosong lah terus. Sebab kosong darab dengan apa-apa nombor kosong Okay. Jadi ini sama juga kita kira dengan kalkulator jumlahkan. So kita akan dapat 36. So 36 dalam asas 10. So ni RM45. Ini RM36 lah kiranya. Okey, kedua-dua harga ini, ingat kedua-dua harga ini adalah harga selepas diskaun Kedua-dua ni adalah harga selepas diskaun. Okey.
Okay, so sekarang ni kita nak cari harga asal kan. Harga asal kan. Okay. So macam mana kita nak kira harga asal? Okay. Harga asal dalam persen ialah 100%. Okay. Kemudian diberi diskaun kan. Okay, diskaun dalam persen ialah 25%. Jadi harga setelah tolak diskaun, so dalam persen juga. So 100% tolak 25% sama dengan 75%. Okay, faham ah? Okay, sebab kita kira dalam persen Okay, kemudian next step kita buat apa pula? Okay, sekarang ni kita akan cari harga asal ni. Harga asal. Okay, so untuk A, harga asal dia, okay, sebab kita dah tahu kan, yang harga RM45 ni adalah sebenarnya 75% saja. Okay, so maksudnya 75% daripada harga asal sama dengan RM45 kan. Kira-kira dalam asal 10 sama dengan RM45. Okey. Jadi ini sebenarnya kita boleh tulis 75% ni kalau dalam point dia sebenarnya sama dengan 0.75 lah. Okey. 0.75. Okey. So 0.75 darab harga asal sama dengan 45. Jadi kalau kita nak tahu harga asal berapa, maka 45 ni, okay, bila kita pindah 0.75 dia akan jadi operasi apa? Akan jadi operasi bahagi sebab dia dekat sebelah kiri tu dia kan darab kan. Darab kan. Bila pindah dia akan jadi operasi bahagi. Okey. So yang ni kita akan dapat, okay, cuba bagi kan. So kita akan dapat 60. Okay, RM60 lah harga asal dia maksudnya. Okay. RM60. Okay, kemudian ini untuk yang A. Okay, B pun sama juga. Okay, B pun sama juga. So B ni adalah 75% ataupun 0.75 daripada harga asal minuman B ni sama dengan apa tadi? 36. RM36. Okay. Jadi harga asal minuman B sama dengan 36 bahagi dengan 0.75. Okay. So yang ni kita bahagikan, kita akan dapat 48 ringgit. Ni semua dalam asal 10 asal 10 Ni asal 10, yang ni pun asal 10. Okay. Okay, sekarang ni kita dah tahu dah. Okay, harga asal A 60. Harga asal B 48. Okay, sekarang kita kira pula dia punya diskaun dalam ringgit. Diskaun dalam ringgit Untuk yang A, diskaun dia berapa dapat? Okay, kita tolak lah kan. Diskaun dia 60. So, harga asal 60. Dah lepas tolak diskaun 45. Jadi, diskaun dia 15. RM15. Okay. Tapi kalau yang ni pula, diskaun dia 48, harga asal tolak dengan harga selepas diskaun 36. So diskaunnya adalah RM12. Okey. Jadi soalannya tadi, balik-balik dekat soalan dia tadi, soalan dia tanya tentukan harga asal. Okey, kita dah buat dah. Seterusnya siapa yang mendapat diskaun lebih tinggi? Okey, so diskaun yang lebih tinggi yang beli jenama A lah. Sebab A tadi beza dia RM15 kan. So yang beli A ialah akal. Okey, jadi kesimpulannya akal dapat diskaun lebih tinggi.
Okay, sebab diskaun A lebih tinggi daripada diskaun B. Alright. Okay, faham soalan ni? Boleh?